Ya, boleh. Okay, alright, Alhamdulillah. Kita boleh start slow-slow lah kot. Ada kelas ke pagi ni? Sebab macam lambat masuk je kan. Sebab saya ada kelas. Kalau ada kelas. Ada. Sampai 10-5 minit lepas tu kita mula Boleh datang balik. Macam letih je nak accept ni. Saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba setting yang baru ni dia suruh accept semua partisipan yang masuk. Jenuh saya godek. Macam mana nak buat bagi tak payah nak accept semua. Kan sekali orang tanya. Seorang masuk, seorang keluar. Okay, kita boleh mula slow-slow kot. Sebabnya dah 56 orang. Kalau meeting kita kata kena 70% hadir, kita boleh dah mula meeting. Okay, alright. So, Alhamdulillah berjumpa kembali untuk kuliah yang ketiga. Harap-harapnya momentum adalah walaupun dah penat dah. Kelas pagi tadi walaupun sekejap. Okay, alright. So, saya akan sambung apa yang kita stop pasal kaunseling personal minggu lepas. Masih pada basic, kita nak kenal dulu di mana kaunselor-kaunselor berada dekat organisasi. Okay. Sekejap, ya. Okay. Macam ada orang yang masuk. So, bunyi gitu.
Okay, alright. Kita sambung kepada matlamat kaunseling personal. Okay, kita nak pergi kepada di mana kaunseling personal itu berada. Okay. Okay, alright. So, kalau ikutnya kaunseling personal boleh berada dekat industri iaitu kilang. Okay, kaunseling personal juga boleh ada dekat sektor pendidikan iaitu di sekolah, IPT, IPTS, ILP. Okay, semua tempat-tempat ni ada kaunseling personal. Bukan kepada pelajar tu, tapi kaunseling personal itu kepada staf-staf yang berada dekat sektor pendidikan. Okay. Kemudian kaunseling personal juga boleh berada dekat sektor perubatan iaitu hospital dan klinik. Okay, sama ada hospital swasta, hospital kerajaan. Okay, dia boleh berada dekat situ. Okay, sebab apa? Untuk menyokong perubatan dan unit psikiatris. Okay, kalau kita pergi dekat HNZ, dia ada satu building yang baru sekali iaitu building untuk pesakit psikiatris ni lah. Okay, jadi dalam building tu, saya dah pergi dah. Dalam building tu ada kaunselor, ada pekerja sosial, ada juga pekerja untuk rehab. Okay, so benda-benda, bukan benda. Okay, jawatan-jawatan ni berada di bawah satu bumbung yang sama iaitu untuk memberi sokongan perubatan dan juga kepada unit psikiatris. Okey, kalau macam ada dalam kalangan kita kata pekerja ataupun student yang ada masalah daripada segi anxiety, depression yang tinggi, okey, biasanya kita akan rujuk kepada psikiatris lah. Kaunselor tak mampu nak buat benda tu sebab itu bukan bidang kuasa kaunselor. Jadi mereka ni lah yang akan membantu. Okay, biasanya pada kebiasaannya kita bila dia jumpa dengan psikiatris, kalau psikiatris kata dia punya masih mild dan boleh dikawal tanpa memberi ataupun makan ubat, jadi dia akan minta pesakit berkenaan jumpa dengan pekerja sosial dahulu ataupun jumpa dengan kaunselor dahulu. Itu dia punya fungsi. Okey, dia tak nak kita terus pergi kepada makan ubat. Kadang-kadang makan ubat ni dia mengambil masa bukan agak lama sebenarnya, tengok proses penyembuhan kan, kadang-kadang ambil masa 2 tahun, kadang-kadang setahun setengah. Okay, so depend atas keupayaan pesakit berkenaan untuk berubah. Okay, alright, so dekat hospital juga dia ada sukarela. Okay, bukan sukarela dekat hospital. Kaunseling personal juga ada dekat organisasi yang menawarkan sukarelawan punya program lah. Okay, organisasi bukan kerajaan, MHA, Mental Health Association. Lepas tu kita ada MRA juga, Malaysian Relief Association. Okay, Malaysian Relief Association baru ni untuk program-program kan dia selalu hantar program ke Syria, ke Pakistan, dia buat macam-macam program amal kan. Okay, mereka pun ada juga kaunselor-kaunselor yang menjadi badan ataupun ahli dalam tu. Okay, kaunselor-kaunselor ni juga berfungsi untuk memberikan perkhidmatan kaunseling personal kepada ahli-ahli dalam badan berkenaan. MRA besar dia punya organisasi dia. Okey, cawangan hampir di semua negeri ada MRA. Okey, mental health pun macam tu juga. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi dekat badan sukarela ni, okey, dia kadang-kadang money oriented sikit lah. Okay, maknanya kalau you nak pakai servis you nak pakai servis kami punya company, ini bayaran dia. Okay, nanti kita pada chapter 2 nanti kita akan pergi kepada external, dia ada in-house counselling, dia ada in-house personal, dia ada outsource, kita akan pergi. So MHA ni dan juga MRA, dia berada dekat luar, dia adalah external. So kita ambil kepakaran luar untuk memberi perkhidmatan kepada kita punya organisasi.
Okay. Kalau awam, JPA, kita ada DBKL, kita ada JKMM. Kita ada LPPKN. Okay. So kat sini memang dah establish lah. Walaupun you adalah kaunselor kepada apa ni, kita kata kaunselor kepada masyarakat, tapi at the same time you juga adalah kaunselor kepada ahli-ahli dalam organisasi yang you berkhidmat. Okay. So kalau macam GPA ni, GPA tu sendiri dia menghantar semua dia punya kaunselor, dia letakkan dah dekat semua kementerian. Sebab tu kalau kita lihat macam kita panggil Dr. Hazaila semester lepas, dia daripada GPA tapi ditempatkan dekat apa ni, dekat SPRM. Okay. Kalau macam Cik Riziandi dulu daripada GPA, dia ditempatkan dekat kewangan, Kementerian Kewangan. Itu fungsi dia. Sebab apa? Dia bukan nak suruh orang tu bekerja dengan kewangan ke dengan, tapi dia nak orang tu tackle individu yang berada dalam Kementerian Kewangan, dalam SPRM, dalam Kementerian Kerja Raya yang mempunyai masalah untuk membantu diri mereka. Okay, menyelesaikan masalah supaya mereka ni ada lebih produktif lah ketika dalam memberi perkhidmatan dalam kementerian-kementerian masing-masing. Okay, contoh baru ni ada pelajar kita dapat apa ni, penempatan untuk buat internship dekat Kementerian Kerja Raya dekat Putrajaya, base dekat Putrajaya. Okey, siap ada interview bagai semua. Bagus sebenarnya. Okey, jadi apa sebab apa? Sebab kaunselor tu sendiri interview, kaunselor tu tengok keperluan untuk ada apa ni, pelajar internship dekat situ dan dapat. Cumanya pelajar kita bila dia seorang dapat apa ni, dia rasa macam agak gemetar nak pergi seorang, jadi dia memilih untuk ke tempat lain lah. Okay, so kita ada banyak. Jadi masa anda nak buat assignment group nanti, jangan jangan terlalu narrow, okay, jangan terlalu jumut untuk memilih apa ni, organisasi untuk kita buat apa ni, interview. Okay, kat sini ada banyak. Okay, kemudian kita ada swasta, kita ada dekat Pewajar, okay, kita ada dekat Telekom, kita ada dekat Petronas, kita ada dekat TNB, kita ada dekat LHDN. Okay, HDN ni di Separa kan. Okay, Separa swasta, Separa ni. Okay, kita ada dekat MARA sendiri. MARA dia ada kaunselor untuk pelajar, dia juga ada kaunselor untuk staff dia. So mana-mana kaunselor apa ni, staff dia yang tidak apa ni, tidak menunjukkan prestasi yang baik, okay, dia akan dipanggil lah untuk menjalani sesi kaunseling personal ataupun untuk mengikuti apa-apa program yang dianjurkan oleh unit kaunseling berkenaan. Okay, alright, so itu adalah antara kita punya inilah, ini penempatan kaunseling personal. Alright, seterusnya establish dekat UK. Okay, dia melihat Marsh Workplace Counselling is not counselling in the modern definition of the term, but relates to the situation. Okay, relates to the situation which require the use of counselling skill. Okay, bagi dia, dia tidak meletakkan counselling dekat organisasi itu sebagai counselling yang kita kata you kena buat counselling saja. Dia bukan kita kata counselling bersemuka, jumpa berdua, orang tu kongsi masalah, tak, dia tak menggunakan benda tu. Okey, dia bagi dia menggunakan kemahiran counselling untuk membantu pekerja yang bermasalah. Cukup bagi dia nampak bahawa kalau kita mampu untuk menggunakan kemahiran-kemahiran counselling, mendengar, membantu, memahami, itu dah dikira sebagai kaunselor organisasi, kaunselor personal. Okey, kaunseling biasanya berada di bawah HR, kebajikan, personal department, training department. Okey, training, saya nak sentuh pasal training department. Training department ni biasanya dia ada satu department yang ada dekat tempat yang organisasi. Contoh kita ada dekat Pewajar
TNB juga. TNB baru ditubuhkan lah, baru dalam setahun dua betul-betul establish dia punya training department ni. So dekat training department ni lah kaunselor sebenarnya bergerak aktif untuk membantu dia punya staff yang ada masalah, sebab mereka ni adalah staff swasta. Jadi staff swasta pembayaran gaji kadang-kadang based on performance. Kalau performance seseorang itu tak memberangsangkan, jadi mereka ni akan diminta untuk menjalani latihan lah. So training department ni sangat bukan memberi kesan. Training department ni sangat memberi servis yang kita kata yang laju lah kepada personal, pekerja-pekerja yang berada dalam organisasi berkenaan. Okey, itu pandangan daripada institut. Okey, dia juga melihat kepada pekerja dalam organisasi seperti pengurus, pegawai personal, pegawai sumber manusia yang lain menggunakan kembaran kaunseling untuk membantu pekerja yang bermasalah yang menjejaskan produktiviti dan prestasi pekerja. Okay. Bagi dia, dia bukan kaunselor yang ada KBPA saja. It's okay kalau you adalah pengurus, okay, you adalah pegawai personal, pegawai HR yang boleh guna kaunseling untuk kemahiran. Kemahiran kaunseling. Sebab apa? Dia nak dengan cara kita boleh persuade seseorang, kita boleh membantu seseorang communicate dengan baik, itu dah boleh untuk kita kata proses counselling personal itu berlaku. Okay. Alright. Seterusnya, kenapa majikan mempekerjakan counselling personal ni? Okay. Sebab apa? Menurut Memers, okay, 1995, 76%. Tolong beritahu kepada kawan-kawan siapa yang masuk lewat sebab ni dah 20 minit lewat dah ni. Saya tak nak let in dah. Okay. Saya tak nak benarkan dah. 5 minit paling lewat pun okey. Tapi kalau 10 minit, 20 minit saya tak nak benarkan dah. Okey, menurut MEMS ni 76% pekerja melihat kaunseling sebagai perkhidmatan yang prihatin. Sebab apa kita kata prihatin? Sebab perkhidmatan ni touch kepada emosi manusia. Perkhidmatan ini membantu manusia untuk melepaskan perasaan mereka, berkongsi perasaan mereka. Itu yang berlaku. Okay? Alright. So, majikan mula nampak bahawa kaunseling personal perlu sebab tidak semua pekerja nak berkongsi perasaan, okey, ataupun berkongsi maklumat dengan dia punya manager, dia punya supervisor, tak. Tapi dia nak cari orang lain yang bagi dia kalau dia meluahkan perasaan itu lebih memudahkan dia untuk berkongsi. Okey. 70% mengharap kaunseling dapat membantu pekerja tangani perubahan dalam organisasi, downsizing, privatisation, merge, okey. Sebab apa? Sebab dia nampak bahawa 70% ni banyak lah. Sebab more than half daripada ahli daripada organisasi kenaan. Sebab dia nampak bahawa kalau kaunseling itu dapat membantu pekerja mengubah diri dia, so secara tidak langsung organisasi ini akan tak rasa macam dia kejam sangat dah. Okay, sebab apa saya kata tak kejam sangat? Sebab bila berlaku downsizing kan, pengecilan dalam pentadbiran organisasi, kemungkinan besar akan ada orang yang kena buang kerja lah apa semua kan. Jadi kaunseling itu akan membantu. Okay. Sebab tu kalau kita tengok masa pandemik selama 2 tahun baru ni, ramai pekerja-pekerja swasta yang dibuang kerja. Okay, dibuang kerja, ada yang dikecilkan bahagian pentadbiran pun ada. Okay, yang diberi dibuang kerja, diberhentikan kerja, tak sebut dibuang. Okay, dia diberhentikan kerja dengan memberi pampasan pun ada juga. So benda-benda ni yang menyebabkan
pekerja berkenaan rasa impak yang tinggi kepada bukan sekadar emosi mereka tapi juga kepada uh, sumber kewangan, pendapatan keluarga. Okay, so di sinilah perlunya counselling personal, okay, untuk membantu mereka um, memahamkan pekerja berkenaan kenapa situasi ini berlaku. Okay, kalau ini yang berlaku, you terpaksa dibuang kerja ataupun you terpaksa diberhentikan kerja, okay, apa yang perlu dilakukan. Okay, so maknanya taklah kejam sangat organisasi berkenaan. Alright, so 57% pula melihat kaunseling sebagai satu cara untuk menangani tekanan. Okay, so bila kita kata kita duduk dekat organisasi, tipulah kalau orang tu tidak berada dalam keadaan tertekan. Okay, sikit sebanyak mesti ada. Nak mula-mula kerja pun dia akan rasa tertekan dah. Sebab apa? Sebab dia nampak bahawa tak kenalah kerja ni dengan dia, dia tak sesuai lah kerja ni dengan dia. Itu biasa. Okay, itu biasa. Jadi, kaunselor inilah yang akan membantu klien berkenaan untuk rasa selesa, adapt dengan situasi organisasi yang baru. Okay. Kalau you duduk dekat, katakanlah dah bekerja 10 hingga 15 tahun pun, dekat situ pun ada tekanan kerja juga. Sebab apa? Sebab kita dah biasa buat rutin harian yang sama, jadi kita rasa bosan. Dan kita mendengar arahan yang sama je. Benda tu akan memberi pressure juga pada staff-staff berkenaan. Jadi kita juga kena bantu. Itu yang di situ kalau yang nak ke pencen, yang nak kita kata yang dah nak habis tempoh perkhidmatan tu semua ni, tu pun berada dalam tekanan juga sebab dia akan memikirkan macam mana sumber kewangan dia selepas pencen, selepas bersara kan. Ada KWSP betul, ada pencen, tapi sejauh mana benda itu akan membantu dia, cukup ke tak dengan keadaan kita kata ekonomi sekarang, dengan keadaan beban kerja dia sekarang. Alamak hai, saya ni sebenarnya malas nak accept dah. Saya malas nak accept sebabnya saya check hari tu ramai yang tak hadir tapi saya punya attendance full. Jadi saya macam pelik. Saya double check daripada ni lah, okey lah. Saya boleh accept untuk masuk tapi saya tak akan terima untuk attendance lah kot. Sebab attendance saya akan ambil setakat pukul 10 minit je tadi. Okay, tak nak. Saya tak suka strict-strict macam ni tapi saya rasa macam unfair lah untuk pensyarah. Gitulah. Tak apalah, bagi saya habis dulu ini. Okay, alright. So, kita kena tackle tekanan berkenaan supaya organisasi itu dapat berkembang dan individu yang bekerja untuk organisasi akan rasa selesa. Alright. Okay, seterusnya kenapa lagi kena ada counselling personal? Okay. Counselling personal kena ada sebab masalah sikap. Okay, ni balik kepada masalah sikap orang tu datang kerja lambat. Okay, kau dapat datang kerja, merokok di tempat kerja, bersembang banyak-banyak. Okay, hak tu yang akan memerlukan kita punya kaunselor. Okay, seterusnya masalah penyesuaian. Okay, ni biasanya dekat penyesuaian dekat mula-mula masuk dekat tempat kerja ataupun apabila dipindahkan kepada departmen yang lain. Okay. Dan seterusnya masalah situasi, ini bila dipindahkan tempat lain, of course lah situasi yang baru, okay. Keadaan tempat kerja yang baru, dia rasa kurang selesa lah. So bila kurang selesa itu menyebabkan orang tu rasa macam dia tidak welcoming oleh rakan-rakan sejawatan dia yang lain dekat situ. So dia akan rasa macam akan isolate. Okay. So ini yang kita kena tengok juga lah. Kita nampak macam remeh, alah duduklah sebulan dua lepas tu okey lah. Okey lah bagi kita, mungkin tak okey lah bagi dia. Okay, seterusnya masalah mutu kerja. Okay, prestasi kerja yang merangsang ataupun tak lah.
Hal ini pun kita kena tengok semula sebab kadang-kadang ada individu yang dia dah letih, burn out, kerja yang sama, so dia punya prestasi kerja dia akan merudum lah. Okay, akan jatuh sikit. Okay. Tak, saya bagi contoh apabila kita berada dekat setting pensyarah pun. Okey, pensyarah dia akan tamat perkhidmatan biasanya 60 tahun. Dia letak 55 sebelum ni dan kemudian jadi 60 tahun. Cuba bayangkan orang yang ada target untuk 55 tahun pencen and then suddenly berubah sekadar tu kepada 65 tahun. Okay, jadi 65 tahun dia 60 tahun 60 tahun. Jadi tengah 60 tahun lagi dengan keadaan badannya, dengan keadaan benda yang nak kena buat banyak lagi benda apa semua kan. So dia akan rasa macam dah burn out. So mutu kerja dia akan turun sedikit. Alright. So orang macam ni lah kita kena bantu. Kadang-kadang kita bukan bagi skill counselling, tak perlu. Okay, kita boleh buat apa? Kita boleh buat program. Macam mana yang dilaksanakan oleh kaunselor-kaunselor organisasi sebelum ni, dia buat training, dia buat program kepada individu yang ada masalah tertentu. Okay, so salah satu daripada caranya masa anda nak buat assignment individu ini adalah antara topik yang boleh diambil bukan jangan jumuk sangatlah. Okay, ini antara topik yang boleh dipilih. Okay, seterusnya stres di tempat kerja, sama macam tadi lah tekanan di tempat kerja. Okay, sebab memang kajian dah kata akan ada tekanan, so kadang-kadang tekanan ni boleh membawa kepada depress. Kita tak nak sampai ke tahap depress, tekanan tu dah okey dah, biasa. Okay, alright, so kalau depressed tu lagi sakit lah sebenarnya. Okay. Alright, so itu adalah pengenalan ringkas berkenaan dengan counselling personal di organisasi. Saya rasa anda semua macam dah dapat view lah, okay, untuk assignment individu apa yang nak buat dan untuk assignment kelompok apa nak buat lah based on pendekatan yang pertama ni lah. Alright, so ada tak nak tanya apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada bab seterusnya? Doktor, link kehadiran doktor. Belum, saya belum bagi lagi. Saya macam malas nak bagi link kehadiran juga hari ni sebab saya nak tengok attendance yang ada dalam list saya je. Cik tak? Kelem. Sebab saya tak pernah come across benda pelik-pelik lah sebelum ni kan. Okay, alright. Okay, tak ada soalan? Lagi saya bagi dulu Saya ni tak naklah straight sangat. Selalu saya tak straight pada pelajar. Tapi saya tengok macam hari tu macam pelik. Saya pun ramai sangat yang tak hadir. Tapi attendance tu. Okay. Saya nak ingatkan sebelum saya pergi kepada bab yang ni lah. Okay. Cuma pensyarah ada kebenaran untuk bawa student daripada memasuki periksa apabila cukup 20% kehadiran tak lengkap lah. Okay, jadi 10% kita akan remind, 20% adalah second reminder lah yang kita boleh bawa. Jadi saya mengharapkan komitmen anda semua lah sebab bila dah face to face ni untuk alat kita tak terima lah. Masa online dulu kita okey je. Kita faham ada setengah tak dapat lain itu lain. Tapi bila semua berada dekat sini, kita pegang balik kepada peraturan akademik lah. Jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar memberi sepenuhnya perhatian lah kepada setiap kelas. Bukan kelas saya je, kelas orang lain pun. Okay, supaya tak berlaku benda yang tak diinginkan lah. Okay. Alright, so kita pergi terus kepada saya bukannya apa nak pelajar ada komitmen. Tak naklah nanti counselor pula dah. Ni je yang ada komitmen. Lecturer je ada komitmen, pelajar tak ada komitmen. Tak best lah kan. Okay, alright. Kita pergi kepada dia tak boleh nak pergi next sekejap. Dia stop. Marah saya lah ni.
Okey. Kita pergi pada seterusnya iaitu model pengenalan sesi kaunseling pekerja iaitu sesi kaunseling personal lah. Kalau saya sebut pekerja, dia adalah personal. Okey, jangan confuse. Kalau sebut pekerja, dia personal. Kalau sebut personal, dia adalah pekerja di organisasi. Alright? Okey, pengenalan apa yang dimaksudkan dengan model kaunseling di organisasi? Okey, model kaunseling adalah bentuk perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, apa-apa sahaja bentuk perkhidmatan kaunseling yang kita bagi kepada pekerja. Ingat pekerja. Kalau you all memilih untuk buat di ILP ke, di UMT ke, Uniza ke, tapi bukan kepada student. Kita fokus adalah kepada pekerja. Alright? Apakah kepentingan model kaunseling di organisasi? Asas kepada pelaksanaan pengaktifan kaunseling di organisasi. Asas. Kita dah nampak dah. Bila kita kata organisasi itu memerlukan kaunseling personal, dia mesti ada satu model. Okey, dia mesti ada model yang menjadi ukuran asas ataupun menjadi guideline, garis panduan apa yang kita nak buat pada organisasi berkenaan. Okay, that's why saya meminta pelajar-pelajar untuk tengok masa you all interview kaunselor di organisasi itu apa yang you all boleh bagi pada organisasi based on model-model yang kita akan belajar. Okay, masih pula hari ni masuk lambat. Okay, kepelbagaian bentuk model pengenalan sesi kaunseling pekerja menggambarkan tugas dan peranan kaunselor dalam organisasi. Okey, kita ada banyak bentuk model. Okey. Dan model-model ni lah yang akan menunjukkan dan peranan kaunselor dalam organisasi berkenaan. Kita nak pegang pada satu model je? Tak. Kita ada banyak model dan model-model tu lah yang akan menjuruskan lagi keadaan ataupun kaedah pelaksanaan nanti. Okey. Kita ada 3 model. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada model perkhidmatan kedudukan dan peranan kaunselor terhadap organisasi. Okey, kita ada model yang kedua, nanti kita akan pergi lebih detail lah. Model kedua adalah model asaskan pendekatan teori yang digunakan oleh seseorang kaunselor. Yang ni benda yang biasa yang kita pakai. Dan model yang ketiga adalah model berasaskan isu, permasalahan dan keperluan organisasi. Okey, maknanya kita boleh apply tiga-tiga ni, kita boleh guna salah satu ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebagai kaunselor yang duduk dekat organisasi, anda kena tahu benda ni supaya apa benda perkara yang anda akan laksanakan, training yang nak berikan adalah tak lari daripada model-model. Okay. Alright, kita pergi kepada yang pertama iaitu model perkhidmatan kaunseling berasaskan kedudukan dan peranan kaunselor dalam organisasi. Okey, apa yang diceritakan dalam ni? Kita dapat 4 kategori. Okey, 4 ni pun banyak sebenarnya anda nak ingat ni, panjang ceritanya. Okey, kita ada internal based counselling model. Okey. Saja kita ada 3 in-house counselor, kita ada manager based dan kita ada welfare based. Okey, internal. Tengok ni kita tekankan si internal based counselling. Okey, dia adalah counselling yang bersifat dalaman. Okey, yang bersifat dalaman kita pecah kepada in-house counselor iaitu counselor dalam organisasi yang sedia ada. Contohnya dekat JKM kita ada dalam tu sendiri, JKM kita memang ada dalam tu sendiri counselor. Kita ada dekat UMT pun kita ada counselor untuk bekerja. Okey, manager base adalah manager punya pengurus. Okey, pengurusan. Okey, maknanya pengurus tu boleh dikategorikan sebagai kaunselor di kat situ jugalah yang memberi perkhidmatan kaunseling personal. Ini biasanya yang ada kemahiran tu lah. Okey. Kemudian welfare ni adalah kebajikan yang berbentuk kebajikan. Okey, apa-apa sahaja yang bentuk kebajikan akan ke depan lah. Okey, biasanya ada bab kematian ahli keluarga ke, pekerja yang sakit kronik ke. So hak ni kaunselor yang akan mainkan peranan kat sini lah. Okey, dia kena tengok semua. Kaunselor ni dia kena
Dia kena tackle semua scope apabila dia berada dalam internal based counselling. Okey, seterusnya kita ada external based model. External based model ni adalah outsource lah. Bila kita kata external, dia akan pergi dengan benda yang di luar. Maknanya kita jemput di luar. Okey, kita import kepakaran luar. Okey, contoh kita punya pekerja ada masalah daripada aspek penagihan dadah ataupun ketagihan kepada minuman keras contohnya. Jadi kita tidak ada kepakaran dalam benda berkenaan. Jadi apa kita buat? Kita panggil AADK untuk bantu kita. Okey, untuk bantu kita macam mana nak membantu staf-staf kita yang ada masalah ketagihan ni. Itu outsource lah. Okey, kita ambil pinjam kepakaran daripada luar. Okey, kita ada firma, kita ada kaunselor persendirian. Okey, kita ada perkhidmatan dari organisasi lain yang mempunyai kaunselor. Nampak tak? Kita ambil kepakaran daripada luar. Okey. Kemudian EAP provider. EAP provider ni adalah model-model yang yang memang diguna pakai oleh JPA. Okey, yang kementerian pakai, inilah EAP ni. Alright. Okey, dan akhir sekali adalah model integratif, iaitu model yang kita dah integrate daripada pelbagai model-model ataupun teori yang sedia ada. Alright, so kita biasanya kita akan tekankan kepada model pertama internal, model kedua external dan model EAP provider lah. Biasanya kaunselor memang sangat menekankan kepada benda ni. Alright, 3 benda yang utama lah. Okey, integratif ada yang apply tapi jarang-jarang. Okey, kita akan tengok dengan lebih detail apa dia model internal based counselling. Okey, iaitu model dalaman, perkhidmatan PMP, perkhidmatan kaunseling personal yang disediakan oleh kaunselor atau pekerja prestasi itu sendiri. Okey, kita menyediakan perkhidmatan kaunselor yang memang ada untuk pekerja yang memang dekat situ. Kaunselor dalam untuk pekerja dalam. Okey, sebahagian daripada dibuat secara dalaman dan sebahagian di luar menerusi konsultan yang diupah oleh organisasi. Okey, dia nak buat untuk orang dalam, kita boleh buat secara dalaman kalau memang kita pakar dalam bidang tu. Okey, tapi kita boleh juga jemput konsultan lain kalau kita bukan pakar dalam tu. Tapi internal ni kita kata untuk kaunselor dan juga pekerja dalam. Nanti kita tengok dia punya bentuk gambar rajah untuk model. Okey, terbatas kepada penyelesaian masalah dalam tempoh jangka pendek. Okey, dia maknanya jangka pendek ni benda-benda yang bukan long term lah. Okey, contoh kita kata masalah penagihan lama. Okey, penagihan lama. Jadi akan pergi eksternal. Jadi masalah merokok, dia tak perlu long term. Masalah kewangan, masalah perhubungan, okey, itu boleh. Okey, internal juga dia akan pergi kepada pendidikan dan rujukan. Maknanya kalau lepas ni ada juga kes-kes yang timbul yang hampir sama berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan isu tekanan apa semua, kita akan jadikan program ataupun perkhidmatan yang diberikan dalam internal based counselling ni sebagai rujukan lah. Maknanya kita dah nampak dah, oh kalau ada masalah tekanan, ini adalah program yang sesuai. Ini adalah treatment yang kita perlu bagi kepada staff kita. Okay. Kemudian pekerja mahir dilantik kendalikan program perundingan, latihan, bimbingan dan jalankan perkhidmatan terus kepada pekerja yang memerlukan. Okay. Hak ni bila sebut pekerja mahir ni, kita bukan ambil sebarangan tau. Okay. Maknanya dia bukan buat sesi kaunseling. Dia bukan buat sesi kaunseling. Okay, ingat, dia hanya boleh buat sesi bimbingan. Macam kita tadi, dia boleh pergi kepada kalau dia ada kemahiran, dia dah boleh dah. Okay. Kita bagi contoh satu contoh dekat KKM. Okay, hospital, dia sekarang ni kita memang hospital ada kaunselor sendiri. Okey, kepada pesakit, kepada staff dia. Staff dia yang pegang sesi adalah dekat bahagian HR, bukan kaunselor tu sendiri. Sebab sebelum ni kita letak KKM letak kaunselor dia adalah
untuk kaunselor pesakit, bukan kaunselor kepada staf-staf. Jadi HR yang kendalikan benda tu. HR berada dalam dalam UMP. HR berada dalam hospital dan HR boleh menggunakan kaunselor yang sedia ada dalam hospital untuk pesakit digunakan kepada staf dia. Okay. Situasi yang saya cerita dekat anda adalah di mana pekerja nurse ni, nurse. Okay, nurse yang mana kita kata nurse ni lulusan dia nursing lah. Tapi kita tengok nurse menjalankan sesi counselling. Counselling quote and quote. Okay, maknanya macam mana? Dia consult orang tu, dia bagi dorongan, dia bagi sokongan supaya orang tu stay positif untuk penyembuhan. Okay. Salah satunya adalah kes yang melibatkan pesakit yang ada pesakit kronik, contohnya ada barah, pesakit HIV, AIDS ni, okay, dia ada nurse yang memberi counselling quote and quote kepada dia punya pesakit. So saya tanya dekat dia orang, you all nurse, macam mana adakah you all diberi training untuk mendapatkan KBPA? So dia kata tak, kami hanya hadir kelas-kelas short term punya short term courses, dia kata, untuk membolehkan kami tahu kemahiran yang sesuai untuk diberikan kepada pesakit-pesakit kami. Okay, nampak tak? Saya masa tu mempertahankan KBPA kita lah. Kita nak buat jadi kaunselor berdaftar pun kena ada KBPA lah apa semua. So yang dia orang hanya pergi short course and then you boleh buat counselling. So bila kita faham konsep yang dalam internal based counselling ni, dia bukan buat si counselling pun, dia macam bimbingan je, bimbingan. Sebab tu dia kata kalau ada kemahiran dah boleh. Cuma dia tak boleh declare dia sebagai kaunselor. Dia masih sebagai staff. Tapi dia menjalankan perkhidmatan kaunseling. Okay, itu beza dia. Alright. So kalau dia mahir dan dia boleh memberikan perkhidmatan perundingan, latihan, bimbingan, okay, dia boleh buat terus kepada pekerja dekat situ. Itu yang kita bagi contoh yang nurse lah. Nurse jadi kaunselor kepada kaunselor quote and quote tadi kepada dia punya pesakit. So nurse ni jugalah yang boleh buat sesi quote and quote juga kepada rakan-rakan dia yang lain. Nampak tak? Maknanya macam dia just pergi kepada dorongan, mendengar. Macam tu lah. Tapi dia tak apply teknik lah. Sebab dia bukan orang yang ada KBPA sah daripada lembaga kaunselor. Okay, dia cuma ada latihan sahaja. Okey, seterusnya klien terdiri daripada individu yang walk in dan yang dirujuk majikan. Okey, bila kita kata kita duduk dekat internal, okey, bukan kita duduk saja dalam bilik, kita duduk saja dekat depan kita punya kaunter, tapi kita menanti yang datang secara walk in dan juga individu yang dirujuk oleh majikan. Okey. Contoh jika pelajar buat buat internship dekat LHDN ataupun dekat JPA, awak dah ada senarai ramai pekerja yang tak perform. Kat mana dapat senarai tu? Senarai tu kita akan dapat daripada apa? SKT. Okey. Sasaran kerja tahunan, penilaian bos-bos bagi. Okey, dia ni tak mencapai 60% minimum. Dia tak mencapai 70% minimum. Jadi mereka ni lah yang dah ditetapkan senarai oleh majikan untuk dirujuk pada kaunselor personal. Okay, jadi kaunselor pekerja ni lah yang akan take over benda-benda ni. Lihat tu senang yang dah ada list. Tapi masalahnya ada list pun kadang-kadang individu kan tak willing nak jumpa kita. Dia rasa macam buat apa nak jumpa, buat malu lah itulah ni kan. So kita lah yang kena promote kepada organisasi perkhidmatan. Kenapa kita tak boleh lihat negatif semua. Okay, so kita akan tengok benda tu.
Kalau kita kata yang walk in ni senang sebab dia ada masalah, dia faham masalah, dia tahu apa isu dia, dia nak berubah, dia datang jumpa dengan kita. Ni senang, tak payah paksa. Dia datang je, kita buat sesi dengan dia. Sangat bagus. Okay, alright. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, kalau internal dia ada kaunselor bukan setakat membimbing dan menasihati tetapi mengurus, menyebarkan program, memberi latihan, memberi latihan pendidikan, perkhidmatan kepada pekerja bermasalah dan tidak bermasalah. Ini kerja kaunselor. Okey, apabila anda masuk untuk internship nanti pada tahun keempat pengajian, okey, anda akan berada dalam situasi inilah di mana duduk sebagai kaunselor, duduk dekat kursi kaunselor, pakai kod kaunselor, bukan sekadar memberi bimbingan dan nasihat. Tapi kita kena buat atau program. Okay, kita kena bagi latihan. Okay, saya suka sebut pasal menyebarkan program ni. Nak saya buat macam mana? Buatlah brochure. Kita belajar e-counselling. Okay, daripada e-counselling itulah yang kita akan promote perkhidmatan yang kita ada. Promote diri kita punya kekuatan di mana untuk kita bagi tahu kat pekerja-pekerja bahawa program yang kita boleh laksanakan kepada mereka. Mengikuti program ataupun training tidak bermaksud kita meletakkan klien dalam keadaan bermasalah. Okay? It's okay je nak masuk training mana-mana pun, tak ada masalah. Okay. So dekat sini ni, kita nak pergi latihan. Hak ni pun saya suka juga nak sentuh. Apabila pelajar kita kurang mahir ataupun kurang boleh membuat paperwork untuk menjalankan perkhidmatan. Bila pergi dekat kita, bila duduk organisasi, kita nak buat program dan nak minta dana, nak minta bajet, mesti kita kena tahu program apa yang nak buat, kesesuaian program, target kita dan berapa bajet yang kita nak pakai. Okay? Dan kita kena propose dekat organisasi kita. Okay? Jadi masa kita nak propose tu lah kita kena buat paperwork ni. Sebelum nak boleh beli latihan ni, kita nak buat paperwork. Okay, paperwork itulah yang memerlukan anda untuk meletakkan justifikasi kenapa latihan ini perlu diberikan kepada staf-staf dekat tempat berkenaan. Okay, so saya mohonlah kalau boleh anda ada lagi 2 semester dekat sini kan, jadi terus-teruskanlah belajar macam mana nak buat proposal, macam mana nak buat bajet supaya kita tahu bila kita pergi ke organisasi masa internship nanti kita terus apply saja benda tu. Okay, alright. Dan kena berani lah kalau siapa yang masih tak ada banyak program, tak suka berprogram ke apa semua, you all kena berani untuk try lead pula instead of join saja, sekarang kena lead. Okay. Kemudian apa lagi? Kita memberi latihan pendidikan, kemudian perkhidmatan pekerja bermasalah dan tidak bermasalah. Hak ni biasa. Okey. Pekerja kadang-kadang kita buat je program pengurusan sumber kewangan. Tak semestinya orang ada masalah kewangan je yang pergi. Yang tak ada masalah kewangan boleh je nak dengar kan. Contoh macam saya okey je saya dengar masalah kewangan tu, kadang kita tak tahu orang yang buat penyimpanan untuk masa depan dia macam mana. Kita mungkin macam lain, orang lain macam lain. So kita kena tengok lah. Alright. Okey, kita tengok Ready 1993 kata organisasi menyediakan peruntukan perkhidmatan kaunseling sebagai sebahagian daripada organisasi tersebut. Maknanya apa? Seawal tahun 1993 lagi, dia pun dah kata kaunseling personal tu perlu wujud dalam organisasi. Sebab dia nak kaunseling personal tu masalah ada apa-apa yang perlu perkongsian apa dah ada individu yang boleh membantu. Okay, jadi kerja kaunselor personal ni, kerja kaunselor pekerja, okay, adalah kita kata berat tanggungannya lah. Right? Akila baru masuk. Okey, seterusnya kaunselor sepenuh ataupun separuh masa digaji untuk bekerja sebagai kaki tangan organisasi berkenaan. Okey. Kalau kita duduk dekat organisasi, kita diberi gaji sepenuhnya, bermakna kita adalah
monthly payment, kita adalah kaunselor sepenuh masa kat situ. Jadi pekerja boleh datang jumpa kita bila masa saja. Sebab kita kena bagi servis dalam tempoh waktu bekerja berkenaan. Okay, kalau separuh masa ni yang digaji ni, kita ada beberapa organisasi yang memang bayar pekerja based on daily payment ataupun hour payment. Maknanya contoh di BKM dia ada kaunselor tapi kaunselor tak cukup. Jadi dia hire orang datang untuk buat separuh masa gaji. Contoh, katakanlah seminggu kita ada 5 hari bekerja, tapi dia kata dia nak kaunselor tu datang 3 hari saja dan bayaran dia adalah 100 sehari contohnya. So dia masih untung lagi kalau 100 sehari. Kalau klien datang ramai, dia nak bagi 100 lah. Jadi kita ada pembahagian untuk kaunselor sepenuh masa dan kaunselor yang separuh masa. Seterusnya organisasi mungkin mewujudkan jabatan ataupun unit baru kaunseling atau menjadikan perkhidmatan ini sebagai sebahagian daripada unit yang sedia ada. Hak ni yang berlaku dekat contoh dulu kita kaunselor dekat UMT adalah kaunselor yang sama dengan kaunselor pelajar. Jadi kalau kita ada masalah, kita pergilah jumpa dengan kaunselor tu, kaunselor yang sama lah akan bagi bantuan kepada pekerja-pekerja lah. Cuma sekarang apabila kita dah pisahkan antara HR dan juga HEPA, kita dah ada bila kita dah kita dah pisahkan antara HR dan juga HEPA, jadi kita dah ada kaunselor pekerja asing, kaunselor student pun asing juga. Sebab tu dia boleh jadi unit yang baru dalam organisasi berkenaan. Itu yang kita nampak lah. Atau kita kata kalau sebahagian pada unit yang sedia ada ni adalah yang dululah. Dululah memang HEPA, bawah HEPA semua kaunselor kat situ dan semua kaunselor tackle semua warga UMT. Cuma sekarang dah lah. Kita dah bagi tugas dengan elok lah. Right, IPG pun macam tu, dia ada 2 unit, satu untuk kaunseling pekerja, satu lagi untuk kaunseling kepada dia punya pelajar IPG. Alright. Kita nak pergi tengok kepada bentuk. Ini adalah bentuk internal based counselling. Terdapat beberapa bentuk iaitu in-house, kita ada managerial model, kita ada welfare model. Bentuk-bentuk ini berdasarkan peranan yang dimainkan oleh kaunselor dalam organisasi. Nampak ini adalah bentuk dia. Dia organisasi, sebuah organisasi yang besar. Dalam organisasi itu kita ada kaunselor. Dan dalam kaunselor itu, dekat kaunselor kita ada klien ataupun pekerja lah. Ini personal ni lah. Personal organisasi berkenaan yang mempunyai masalah. Ini adalah kita kata basically kalau kita tunjuk je gambar rajah ni, model ni, kita dah tahu dah, ini adalah internal. Sebab semua dalam satu bulatan yang sama. Alright, boleh pergi lagi. Kita sentuh sikit pasal in-house counselor. Sebelum kita pergi kepada seterusnya. In-house counselor, organisasi menggaji, memberi bayaran gaji kepada seseorang ataupun sekumpulan kaunselor profesional, menjadikan jawatan kaunselor sebagai sebahagian daripada perjawatan dalam organisasi tersebut. Hak ni senang, kita tahu dah siapa yang ada. Kita tahu semua kementerian ada, kita tahu JPA ada, kita tahu JKM ada. Kita tahu di IPG. Yang macam saya tunjuk tadi kan di mana kaunselor berada kan, kita tahu kita menggaji untuk orang tu ada dalam organisasi tu. Organisasi mungkin mewujudkan satu unit atau jabatan berkenaan kaunseling atau wujudkan dalam unit HR atau unit personal syarikat. So kalau kita nampak clear tau. Kadang-kadang kita punya staff tak nampak in term of ni kita kata unit counselling ni, jabatan
kaunseling. Kalau kita dah highlight awal-awal, okey dalam sini kita ada jabatan kaunseling. Senang, kita pergi dah memang kita jumpa kaunselor. Tapi katakanlah kita tak ada unit kaunseling dan dia kata pemboraknya adalah HR, Human Resource ataupun unit personal syarikat kan. Had ni kita kena tengok balik. Okay, kadang-kadang kat sini peranan kaunselor tenggelam. Sebab orang akan nampak pengurus yang akan memainkan peranan. Tapi sebenarnya kaunselor yang akan lead benda tu. Bukan lead lah. Pengurus akan lead jabatan, tapi kita yang akan lead program. Kaunselor personal yang akan lead program untuk syarikat, okay, atau organisasi. Ini yang ni ada dekat STN, yang semi government lah. Biasanya ada wujud benda ni. Sebab dia tak wujudkan unit counselling tu per se, sebab dia nampak macam kalau yang tu saja kaunselor tak ada peranan yang lain dah. Okay. HR, saya balas Okay, so maknanya HR ni bagi dia lebih luas scope. Bila kita pergi syarikat swasta, semi government, dia nampak HR lebih luas scope. Jadi dia tak nak wujudkan counselling tu sendiri. Sebab dia nampak counselling ni hanya bergerak waktu pekerja ada masalah. That's why dia letak counselling di bawah HR. Okay. Itu adalah in-house counselor. Okay. Sekejap. Mari saya nak balas mesej. Bukan balas. Nak tengok apa Fatin kata. Okay, kejap. Saya stop kejap. Nak tengok chat kejap. Soalan yang ditanya. Okay. HR akan sama level ke dengan counselling personal bila di organisasi? Dia macam sama level lah, sebab dia akan masuk dengan okey, kat ni kan Fatin saya nak tuju kepada okey dia masuk dengan grade berapa. Kalau dia masuk dengan SPM dia sama level lah. Okey. Kalau lah orang pengurus dekat situ, biasanya pengurus ni memang ada paling minimum pun dia ada degree. So dia akan sama level dengan counselling personal. Cuma skop kerja tu berbeza. Okay. Sebab nak buat sesi akan memerlukan lesen dan qualification. Ya, betul. Sebab tu saya kata tadi kaunselor, sebab tu kalau kita tengok kajian-kajian dilakukan di barat pun, okay, kaunselor dekat situ bagi counselling personal. Dia sebut counselling personal, dia tak kata kaunselor. Kita kena tengok counselling personal adalah satu perkhidmatan counselling yang diberikan kepada pekerja. Jadi bagi dia kalau you bagi perkhidmatan kaunseling tak kisahlah apa benda pun bukan sesi. As long as benda tu bukan sesi, bagi dia HR boleh laksanakan. Dengan syarat HR tu ada kemahiran, ada kebolehan untuk buat perkhidmatan kaunseling personal berkenaan. Okay, tapi dia bukan buat sesi kaunseling. Sesi kaunseling kita yang ada KBPA sahaja. Jadi dia bonus, dia akan jadi bonus apabila kita yang ada KBPA duduk dalam organisasi, kita blend dengan HR supaya bila ada isu yang melibatkan sesi kaunseling, kita akan tackle. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan pengurusan stres, pengurusan kewangan, burnout apa semua tu, kita boleh berkolaborasi dengan HR. Sebab HR dia belajar dekat universiti sama je. Sebab dia HR ni bila dia pergi universiti dia akan belajar macam mana nak menguruskan staff-staff dia. Itu fungsi HR. Jadi lebih kurang sebenarnya dia punya kerja, cuma kerja dia tak boleh buat sesi secara direct. Okay, alright, itu beza dia lah. Okay, terima kasih Fatih untuk soalan tu. So nanti apabila anda nak memilih organisasi, make sure anda tahu organisasi yang dipilih itu adalah organisasi yang ada in-house punya kaunselor ataupun external punya kaunselor. Supaya senang kita akan jumpa direct dengan orang yang betul lah. Okay. Alright, so saya bagi rehat sekejap dalam 5 minit. Lepas tu kita sambung, boleh? Dia boleh rehat, minum air ke nak apa, boleh. Lepas tu kita sambung.
Okey, kita boleh sambung. Okey, kita dah pergi kepada in-house counselor. Sekarang kita akan pergi kepada managerial based model lah. Okey, apa yang berlaku dalam managerial based model ni adalah terdapat setengah organisasi menjadikan pegawai pengurusan sebagai kaunselor. Ni kita tengok ni. Bila kata pegawai pengurusan sebagai kaunselor, dia layak ke tak untuk buat sesi kaunseling? Ni yang kita akan confuse dengan peranan HR ni. Okay. Lin 1990 menyatakan lantikan berasaskan peranan mereka menguruskan manusia. Langkah singkat organisasi melantik mereka mainkan peranan sebagai kaunselor. Nampak tak? Dia masih tak meletakkan bahawa kaunselor tu, pengurusan ni, pegawai pengurusan ni, HR ni, dia ada qualification yang sah untuk menjalankan sesi kaunseling. Okey, model ini mempunyai kesan konflik peranan menjadi perbincangan ahli akademik dan pendidik. Okey, ini sesuai dengan soalan yang Fatimina tanya tadi lah. Sebab apa? Sebab apabila kita lantik HR untuk jadi kaunselor, sejauh mana kompetennya dia untuk melaksanakan sesi kaunseling kepada staff dia dekat situ. Sedangkan kita tahu dia tidak ada qualification. Jadi memang dia konflik kat sini. Okey, dia sendiri pun hanya menerima kita kata latihan-latihan yang basic saja pasal kaunseling. Jadi macam kita akan kata, kalau tanya saya akan kata macam you tak layak lah untuk jawatan kaunselor tu. Sebab you tak pergi training, you tak buat course yang macam pelajar-pelajar kaunseling buat. So you hanya boleh buat HR punya program sahaja. Sesi bukan. Tapi ada organisasi yang memang buat melantik pegawai pengurusan sebagai kaunselor. Okey. Ready kata dia menyarankan apabila pengurus menggunakan kemahiran kaunseling, mereka dianggap sebagai kaunselor. Nampak tak? Ready 93 ni kata, kalau you boleh buat kemahiran kaunseling, you as a counselor lah. Tapi kalau kita pergi kaunselor yang pure, kaunseling yang pure, tak boleh. Dia kena ada istilah kat situ yang berkelayakan. So kita tak boleh main hentam je lah. That's why dekat Malaysia, kalau benda ni berlaku, kalau orang yang tahulah, contoh macam kita yang belajar, kita tahu, kita akan mempertikaikan benda tu. Bukan kaunselor pun dekat situ. Ini sebenarnya mungkin jawatan kaunselor diwujudkan dekat situ sebab nak nampak bahawa okey, peranan kaunseling tu memang dah lama ada kat organisasi. Tapi nak menjalankan sesi kaunseling sebenar tak berlaku. Okey. Ni kalau letak kemahiran kaunseling, dia akan lebih kepada macam nasihat lah. Belajar dengan menima, penerokaan, refleksi isi, perasaan. Dia lebih macam tu je. Tapi nak pergi deep, nak pergi implement teori dan teknik, tak boleh. Kalau Mega 6 ni kata, tiada sebab kenapa pengurus tak boleh jadi kaunselor. Sebabnya perlu untuk amalkan peranan yang jelas sebagai pengurus dan kaunselor. Bagi dia okey je. Tapi tengoklah macam dia di tahun 89. Okey, hak ni tahun 90. Okey, pada tahun 1910 dia bagi tahu dah boleh lantik. Kalau hak ni dah petikai, hak ni akan menyokong. Okey. So yang ni kata boleh dah as long as you ada kemahiran kaunseling. So macam nampak macam benda ni satu keperluan kaunseling personal, tapi siapa yang kompeten untuk betul-betul pegang portfolio kaunseling personal tu? Tak ada. Itu. That's why dia masih berpegang kepada managerial based model. Manager boleh asalkan you tahu kemahiran. Okay? Kalau Redman kata apa pula? Pengurus merupakan ongoing counselor kerana counselling dianggap sebagai sebahagian kehidupan seharian. Nampak? Ini daripada perspektif pengurusan lah. Okay? Kita tengok daripada Lane, Ready,
Meganum ni dengan Redmond memang dia pun meletakkan bahawa pengurus okey nak menjadi kaunselor dekat organisasi. Tapi personally bila kita dah ada guideline daripada lembaga kaunselor, kita ada guideline daripada KAKREC dekat US, okey, kita ada APA, okey, yang daripada UK. Jadi kita dah letak dah, tak boleh. Kaunselor kena berdaftar dan ada lesen. Kalau organisasi besar-besar tu buat benda ni, bermakna mereka berpegang kepada peranan yang sama dimainkan oleh HR. Okay. So kita tak guna pakailah benda tu. Kita lebih kepada pegang kepada keperluan dan kehendak yang diletakkan oleh lembaga kaunselor. Right? Sebab tu saya nak kongsi sedikit lah. Ada senior-senior anda yang senior-senior anda yang pergi dapat kerja ni. Okay, bila dapat kerja ni dia dia bagi tahu, okey saya ni kerja macam kerja kaunselor, tapi saya diletakkan dekat bahagian unit pengurusan sumber manusia. Okey, jadi apa saya kena buat doktor? Dia tanya macam tu. Saya katalah mula-mula awak kena tahulah portfolio yang diberikan kepada awak apa benda. Contoh maksud saya portfolio apa dia? Contohnya kalau dia dekat HR, jawatan dia adalah pengurus eksekutif. Okey. Jadi you kena tengok dulu jawatan pengurus eksekutif tu kerja dia apa. Bila dia tahu kerja dia apa, barulah kita boleh godek-godek cari benda apa yang kita nak buat untuk kita punya unit berkenaan. Okey. Kadang-kadang you punya nama kaunselor tu tak di-highlight. Sebab apa? Sebab orang tak nak organisasi mungkin tak nak orang nampak bahawa kalau jumpa dengan eksekutif ni je akan ada masalah. Tak. Jadi diletakkan nama eksekutif pengurusan sumber manusia. Tapi sebabkan oleh you ada KBPA, bermakna you layak untuk buat sesi counselling secara beretika lah. Itu kita kena tengok, kita kena pandai justifikasi di mana kita punya kekuatan, di mana kita punya kelayakan. Okay? Alright, so kita pergi tengok kepada Nixon dengan Carol ni kata apa. Dia kata sangat tidak setuju pengurus mengambil kes-kes kaunseling. Nampak tak? Pada tahun 1994 dia dah kata dah tak setuju kalau pengurus ni ambil kes kaunseling sebab melanggar batasan tugas. Nampak? Of course lah, apabila ni dia akan pergi dengan sejauh mana dia tahu ini adalah kerja kaunselor, sejauh mana dia akan pergi ini adalah kerja HR. Okay? Mereka juga meletakkan kaki tangan dalam keadaan tersepit terbatas. Okay, saya nak jumpa HR ke saya nak jumpa dengan kaunselor. Kalau kita jumpa dengan HR akan buat apa? Dia akan bagi bimbingan. Bimbingan je untuk orang tu tingkatkan prestasi dan majukan organisasi. Okay, logiknya macam tu. Tapi kalau kita pergi pada kaunselor akan memberi peluang kepada pekerja, kepada personel ni untuk berkongsi perasaan, pemikiran dia dan tingkah laku dia. Daripada situ dia akan develop diri dia sendiri untuk mencari jalan penyelesaian. Macam mana untuk dia majukan baik diri dia dalam organisasi. Nampak tak? Itu beza dia peranan kaunselor dengan peranan HR. Okay? Berlaku juga konflik kepada pekerja yang terpaksa berkongsi isu-isu personel. Tetapi dalam masa yang sama terpaksa berhadapan dengan pengurus yang sama. Dua konflik. Ni yang saya kata tadi tu. Maknanya dia ada isu personal. Dia ada masalah dengan suami dia. Yang menyebabkan dia punya komitmen pada pekerjaan berkurangan. Tapi dia tidak mampu nak bercerita tu kepada pengurus. Nanti pengurus marah lah. Itu masalah you. Tapi you kerja dengan saya, you kena macam ni. So dia akan ada kalau saya cerita pasal masalah peribadi pada pengurus, nanti saya malu. Sedangkan pengurus tu dia nampak pekerja mesti all out untuk kita kata organisasi. So konflik tu lah yang leceh sikit lah. Okay, seterusnya wujud konflik peranan dan menimbulkan kekeliruan tanggungjawab kepada pekerja. Ni yang saya sebut tadi. Maknanya pekerja ni sendiri dia
fikir, saya nak pergi jumpa dia, dia tu sebagai pengurus ke dia sebagai kaunselor? Kalau saya jumpa dia sebagai pengurus, saya rasa saya akan lagi tertekan. Kalau saya jumpa dia sebagai kaunselor, saya boleh berkongsi banyak benda. Okay, konflik ni akan ada kepada pekerja yang nak jumpa dengan kaunselor dekat organisasi. Okay, kemahiran interpersonal, komunikasi, dan komunikasi walaupun secara asasnya merupakan sebahagian kemahiran kaunseling, tetapi ia juga asas kemahiran generik seperti hubungan kekeluargaan, pasangan dan pengurus pekerja. Okay, kita kata macam yang tadi kan, 3 orang pekerja yang lepas kata kalau pengurus boleh melaksanakan proses kaunseling dengan menggunakan kemahiran-kemahiran, mereka dianggap sebagai kaunselor. Betul tak? Okay, tapi dekat sini kita akan tengok kemahiran interpersonal dan komunikasi ni adalah sebahagian daripada kemahiran kaunseling. Jadi bermakna pure je lah dia tu sebagai HR. Kenapa kita nak letakkan dia sebagai kaunselor? Macam tu. Jadi sepatutnya benda ni tak berlaku lah. Okay, makna kata HR is HR. Counselling adalah counselor. Macam tu. Sebab kalau kita belajar HR pun, HR pengurusan sumber manusia pun, dia akan belajar communication dalam organisasi, dia akan belajar juga konflik dalam organisasi, dia akan belajar juga teori-teori dalam organisasi. So itu adalah input untuk dia. Cukup untuk dia tackle pekerja dia in term of pekerjaan punya kita kata pekerjaan punya konflik. Tapi once kita pergi pada kaunselor, benda tu akan menjadi more deep lah, lagi dalam lah, sebab dia akan meneroka daripada aspek emosi yang sangat dalam, konektif yang kita kata konektif dan tingkah laku yang lebih jelas berbanding dengan HR punya tugas. Okay. Alright, so Institute of Personnel Management 1992 menyatakan banyak kaunseling tempat kerja tidak menepati maksud kaunseling. Nampak tak? Banyak tu tapi tak menepati maksud kaunseling, tetapi berkaitan dengan situasi-situasi yang memerlukan kemahiran kaunseling. Okay, apa maksud dia tak menepati maksud kaunseling ni? Maknanya balik kepada definisi asas kaunseling, pertemuan antara dua individu ataupun antara kaunselor dan juga klien, ataupun dengan sekumpulan pekerja yang memerlukan perkhidmatan bla bla bla. Okey. So had tu yang tak dipenuhi. Patutnya kita tahu dah benda tu yang penting. Tapi dia bila kita kata bila pergi dekat management punya model ni, dia akan pergi kepada situasi yang memerlukan kemahiran kaunseling je lah. Dengar, faham, bimbing, macam tu. Komunikasi. So, maksud tak sampai. Bila maksud tak sampai bermakna kejayaan proses yang dilaku tu kemungkinan besar kurang mencapai target lah. Okay? Alright. Kemudian Martin 1994 menyatakan perlu bagi mana-mana pegawai bahagian pengurusan untuk memiliki sekurang-kurangnya kemahiran asas sebagai persediaan untuk menepati dan berhadapan dengan gangguan dan permasalahan kerja. Okey, sangat penting lah. Sebab tu dia kata at least tahu kemahiran asas kaunseling. Sebab apa dia nak pada kemahiran personal lah. Bila kita kemahiran asas kaunseling ni akan pergi pada kemahiran personal di mana kita nak buka jalan kepada ahli kita untuk bercakap. Kita nak buka jalan kepada pekerja-pekerja kita untuk berkongsi. Itu yang penting sebenarnya. Okay, you tak payah declare you as a counselor pun tak apa, tapi you ada knowledge berkenaan. Right? Okay, seterusnya itu adalah managerial. Sekarang kita pergi pada welfare based model. Okay, model kebajikan ni. Okay, sering dipraktikkan di kebanyakan organisasi barat dan tempatan. Okay, organisasi melantik unit atau sekumpulan kaki tangan untuk mengambil berat hal ehwal keseluruhan kaki tangan organisasi. Okay, contoh kalau dekat Malaysia, bukan dekat Malaysia, kalau dekat UMP, kita ada persatuan kaki tangan akademik
kita ada persatuan kaki tangan sokongan. Okey, bila kita kata persatuan kaki tangan akademik, dia akan mengambil tahu semua kebajikan pensyarah-pensyarah. Okey, contoh kalau pensyarah tu sakit, kematian, suami ataupun pensyarah berkenaan ada masalah bencana. Jadi benda-benda tu akan membantu welfare model ni akan membantu pensyarah berkenaan. Jadi kita kena ambil benda berkenaan lah supaya kita tahu bahawa pelaksanaan dia kena kepada tempat yang sepatutnya. Kita tak nak bila kita buat sesuatu benda kita punya staff tidak mendapat benefit daripada daripada pelaksanaan perkara berkenaan. Jadi perlu untuk ada kebajikan kepada staff-staff dekat organisasi. Okey, walau bagaimanapun kaunselor mengambil alih peranan pegawai kebajikan ni. Sebab apa kaunselor ambil alih peranan ni? Dia akan pergi jumpa kaunselor untuk minta nasihat, minta pandangan, berkongsi perasaan, itu semua kan. Jadi memang betul lah. Sebab tu walaupun kita kata ada kebajikan, model kebajikan untuk pekerja, tapi dekat situ perlu ada kaunselor yang boleh mendengar luahan dan sebagainya. Okay, antara peranan yang dilaksanakan menurut model berorientasikan kebajikan adalah memberi maklumat, lawatan ketika sakit, perkhidmatan kaunseling, perundingan dan advokasi, perkhidmatan runding perundangan dan kewangan. Okey, saya nak sentuh sikit bila bab ni lah. Ini antara yang kita buat Okey, bila kita kata lawatan ketika sakit ni, kadang-kadang lah, biasanya kata kalau staff dekat organisasi tu ada sakit barah. Okey, so barah ni dia dibenarkan untuk bercuti selama 2 tahun untuk cuti berubat. Okey, jadi bila kita nak datangkan balik dia punya keadaan positif untuk dia kuat lawan sakit dia, untuk dia boleh bekerja seperti biasa, benda tu memang mengambil masa. Jadi macam mana? Hak ni lah kebajikan ni penting. Kebajikan ni bukan boleh terdiri daripada pengurus, boleh terdiri daripada supervisor sahaja, dan dalam masa sama kalau kita kata dia rasa down sangat untuk melaksanakan sesi untuk terus bekerja, untuk terus hidup, di sinilah pentingnya kaunselor untuk bantu dia untuk kita kata bukan memberi semangat semata-mata, tapi untuk bantu dia, bagi dia rasa bukan penamat dah. Ada lagi orang yang boleh survive dalam keadaan sakit berkenaan. Okay, right? So antara organisasi yang memiliki pegawai kebajikan adalah JKM lah. JKM, LPPKN. Memang ada pegawai kebajikan. Okay, kelebihan mampu menawarkan intervensi-intervensi yang yang lebih luas. Okay, sebab kita tak pergi kepada kaunseling personel tu secara secara jumut, secara narrow, tapi kita boleh buat benda tu lebih luas, lebih terbuka. Intervensi apa yang sesuai. Kalau orang sakit, benda apa nak kena buat. Kalau orang rasa dia rasa tekanan because of suami dia baru meninggal ataupun anak dia meninggal, okey, apa yang boleh dilakukan oleh kaunselor dekat situ. Right, itu kita akan tengok dia punya ni lah. Okey. Kemudian kelebihan mampu menawarkan intervensi yang lebih luas. Limitasinya, pegawai kebajikan mungkin memainkan peranan yang lebih dari tugas mereka yang sebenar. Maknanya sebab limitasi pegawai kebajikan ni dia akan, maksud dia macam mana? Maknanya kemungkinan dia bukan hanya pergi dengar luahan perasaan apa semua, kadang-kadang dia pergi sampai nak mencari dana untuk pekerja berkenaan ke, so dia punya kerja tu lebih detail, ataupun dia nak cari dana, ataupun nak mencari, kita kata kalau dia kemalangan sponsor untuk kaki palsu ke, kursi roda ke, so benda-benda tu akan menjadi lebih besar lah. Kadang-kadang ada juga pegawai kebajikan ni yang dia mengambil menguruskan anak-anak
kepada pekerja dia yang bermasalah berkenaan. Okay. Sebab macam mana dah pekerja dia tak boleh nak buat kerja, dah tak, kita kata mungkin lumpuh ke apa semua, jadi dia yang turut uruskan. So maknanya pegawai tugasan itu sangat besar lah. Sedangkan kita nampak sepatutnya pegawai kebajikan ni hanya tuju kepada individu yang bekerja yang kita je kan. Tapi bila disebabkan oleh benda tu berkait dengan family lah apa semua, jadi benda tu akan jadi lebih besar. Alright. Okay, kita pergi kepada slide seterusnya, kekuatan dan kelemahan internally based counselling. Okay, kekuatan dia, kaunselor in touch dengan budaya organisasi. Kalau dalam, betul tak? Dia memang in touch dengan budaya organisasi. Dia tahu dah selok-belok organisasi ni macam mana. Contoh di JPA, dia tahu dah orang yang bekerja JPA ni kena efisien, kena bekerja keras, kena orang yang sentiasa up to date dengan situasi terkini apa semua. So dia tahu dah. Jadi kalau seorang pekerja tu ada masalah, bermakna ada something or somewhere pada individu berkenaan. Okay, boleh buat penilaian dengan kepelbagaian sistem organisasi, maknanya kita dah tahu dia punya budaya, kita tahu sistem dia macam mana, jadi kita boleh menilai sendirilah what is the best treatment ataupun training yang kita boleh bagi pada personal dalam organisasi berkenaan. Right, seterusnya kaunselor boleh akses struktur organisasi secara rasmi dan tidak rasmi. Apa maksud dia? Maknanya kalau you nak dapat data berkenaan dengan pekerja berkenaan, dapat je lah. Sebab you counselor kan. So tak ada masalah, tak ada batasan. Tapi kalau you ni external, orang luar, you nak kena minta kebenaran daripada pengurus lah, daripada siapa-siapa lagi lah, boleh dapat data. Tapi kalau kita berada di organisasi tu senang. Sebab kita dah tahu dah pekerja tu, kita tahu dah file dia yang mana apa semua, kita just ambil dan kita buat rangka model program untuk pekerja berkenaan. Okay, kemudian boleh adaptasi kerja-kerja kaunseling ikut keperluan organisasi. Sebab kita dah dalam tu, kita dah nampak pattern macam mana, so kita adapt je lah. Bukan bunyi adapt je lah, tapi maknanya kita boleh adapt what apa sahaja kelayakan, kekuatan ataupun kemahiran yang kita ada kepada pekerja-pekerja yang bermasalah. Dan akhir sekali adalah kaunselor tu fleksibel. Sebab apa dia fleksibel? Sebab dia boleh jadi kawan kepada pekerja dia. Dia boleh jadi pekerja kepada pengurus-pengurus, bos, dan dia boleh jadi kaunselor kepada organisasi berkenaan. Okay, dia punya kerja adalah fleksibel. Right, dan kelemahan pun ada juga sebenarnya. Kaunselor boleh jadi lebih subjektif dalam penilaian yang dibuat. Sebab apa subjektif? Sebab mungkin pengurus datang dengan dia ni ada masalah tingkah laku lah, merokok je kerja dia. Okay. Kalau kita punya penilaian, salah ke orang tu nak merokok? Kita tanya orang lelaki ni, orang lelaki boleh jawab, salah nak merokok. Orang lelaki akan kata apa? Tak salah. Itu hal peribadi saya merokok tapi saya buat kerja saya. Okay. So penilaian kaunselor mungkin berbeza dengan penilaian yang dibuat oleh pihak pengurusan ataupun pihak pekerja yang bermasalah. Okay. Kaunselor lebih mudah ditolak oleh mana-mana pihak. Ni pun mungkin juga. Ni akan nampak macam dual peranan lah. Dua peranan. Macam tadi saya kata dia fleksibel kat sini kan. Sebab dia boleh jadi kawan, dia boleh jadi kaunselor, dia boleh jadi pekerja kepada organisasi, tapi apabila dekat kelemahan dia boleh tolak oleh mana-mana pihak. Maknanya organisasi pun boleh menolak cadangan yang diberikan. Oh tak sesuai ni. Pihak pekerja yang bermasalah pun boleh tolak kaunselor juga. In term of what? Saya tak nak lah sesi sebabnya kau aku kenal kot. Kita akan rapat suruh kongsi. Okay, so benda tu akan melibatkan dual relationship lah. So ini kita tengok-tengok jugalah. Okay. Kemudian kaunselor dijadikan sumber untuk mengetahui sesuatu daripada pekerja bagi pihak pengurusan ni selalu sangat. Lepas kita buat kes sesi, ini tak payah kata kat organisasi lah. Ini kita kata dekat sekolah ke, dekat setting IPT, IPTS semua ni kan. Kaunselor, bila buat je sesi selesai, tiba-tiba datanglah seorang dua ni. Dia tu macam mana Dia kes apa Dia kenapa dia menangis Kenapa dia okay. So hak ni lah kita tak nak sebenarnya. Sebab tu kita kata sebagai seorang kaunselor, kita ada badan yang mengikat kita, okay, yang menidakkan apa benda yang sepatutnya tidak dilakukan.
Okay, di sinilah kita kena mengurangkan benda-benda yang sepatutnya dikurangkan. Okay, mengelakkan juga benda-benda sepatutnya dielakkan lah. Okay, maknanya kebocoran rahsia itu tak boleh diberitahu kecuali lah kita dah buat agreement. Okay, kita nak tahu masalah sebenar dia. Daripada segi tingkah laku merokok. Okay, cukuplah kita beritahu tu je. Kenapa dia merokok? Contoh dia kata dia stres. Okay, kita beritahu dia stres dan dia merokok banyak. Jadi kerja kita yang what is stress, the next punya level, tu kita dan dia. Right? Okay, seterusnya kaunselor mungkin disisihkan oleh orang lain. Logik tak? Selalu macam tu. Sebabnya dia nampak kaunselor banyak sangat rahsia. Logik kalau kaunselor kena disisihkan oleh orang lain. Dan seterusnya lebih suka mempertahankan kerahsiaan. Ustaz, sebab kita ni dihimpit oleh orang atasan dan juga mungkin kalau kita kata sama level kita adalah kawan-kawan kita dekat situ jugalah. Jadi nak berahsia tu sangat sukar. Kadang-kadang kita pun macam mana simpan seorang-seorang lagi kita yang rasa tak lepas. Tapi kena ingat sebagai seorang kaunselor, anda kena pegang pada kerahsiaan berkenaan. Walaupun kita kata tak dalam meeting saya tak cerita pun pasal orang tu, tapi kemungkinan tak orang yang dengar dalam meeting tu dia boleh judge dah. Oh, dia cakap pasal orang ni kot. Nampak tak? Ataupun dia orang yang dengar apa yang kaunselor cakap, dia pun sembang kawan dia. Tadi kan kaunselor tu kan dia cakap macam ni. Aku rasakan ni. Terus lagi kawan dia, ni macam kes orang tu je. Jadi benda tu dah tersebar. Jadi kita sebagai seorang kaunselor masih kena tekankan kepada etika kerahsiaan even you berada di luar sesi dekat organisasi yang kita bekerja. Alright? Boleh? Okay, itu adalah 3 internal. Kita ada 3 internal punya counselling di mana kita kena ingat kita ada in-house counselor, kita ada managerial based model dan kita ada welfare based model. So anda kena ingat ni lah, ketiga-tiga benda ni ada dia punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Alright, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya ke tak? Senyap. Takut pula saya semua orang senyap. Tak ada, doktor. Mengantuk, letih. Apa yang anda rasa? Okey, silalah ambil attendance. Boleh? Nampak kan? Boleh. Okey, boleh dah ambil attendance dah. Okey, ada soalan tak nak tanya sebelum kita bersurai? Saya suraikan awak semua awal hari ini. Sebab saya rasa macam saya tak letih sebab saya postad. Pelajar ikut letih. Okey, tolong maklumkan kepada kelas. Saya kalau boleh nak pelajar masuk awal lah. Saya akan ambil attendance yang 10 minit yang awal sahaja dengan saya. Walaupun QR code ni penuh, tapi 10 minit yang awal daripada list yang diberikan oleh Webex ni yang saya akan ambil. Okay? So beritahukan kawan lah supaya ada komitmen lah. Saya tak nak lah tiba-tiba kelas sepatutnya pukul 10, masuk pukul 10.20, 10.30, macam tu saya tak nak. Okay? Paling lewat kelas saya pukul 10 minit. Itu paling lewat lah sebab list akan cut off pukul 10 minit. Okay, itu saja daripada saya. Jadi kita akan jumpa pada hari Khamis ni balik pukul 10.
Setakat ni saya masih tak dapat apa-apa maklumat berkenaan dengan kelulusan. Saya rasa NC pun sibuk, NC bagi NCA pun sibuk sebab dengan majlis convocation minggu ni. Hopefully by next week kita dapat jawapan lah untuk pertukaran tarikh kelas kita kepada hari Isnin pukul 8 hingga 9. Dan saya rasa macam tak ada masalah lepas 8 9 sebab anda semua lepas sahur terus bangun terus pergi kelas. Patutnya lah, tak sempat makan pun. Sebab dah makan nak. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Saya doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Okey, sama. Dia nak keluar je lah, cuba keluar. Okey.